وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قزم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الغور العين ما شاء. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. Daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menahan kemarahannya sedangkan dia mampu bertindak menurut perasaan marahnya, maka Allah akan menyerunya di hari kiamat di hadapan khalayak ramai sebagai suatu penghormatan, sehingga Allah memberi pilihan kepadanya bidadari yang dia suka. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dan kata Tirmizi hadis ini hasan. Tidak apa baca. Pengajaran hadis, menahan marah adalah sifat yang baik dan dipuji. Antara sifat yang baik yang dipuji ialah menahan diri daripada marah. Sifat baik. Baik sungguhlah, macam kita mengaji tadi kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Memang dia nak, kalau nak marah tu memang boleh marahlah anak-anak. Tapi Nabi Yaqub alaihi salam memilih untuk menahan diri daripada marah. Tu panggil fasabrun jamil. Sabar itu cantik. Marah ni boleh jadi macam-macam. Kalau tak terkawal, kita boleh rosak diri kita. Boleh banyak penyakit jantung, darah tinggi, stroke pun boleh jadi marah ni. Macam-macam. Marah pula boleh mengambil tindakan sampai peringkat membunuh. Kerana orang tak boleh jaga sifat marah dia itulah yang menyebabkan sampai peringkat ada berlaku perbunuhan. Macam-macam lah ada. Sebab tu kena jaga dan kena kawal sifat marah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak siapa-siapa yang boleh jaga marah, padahal dia boleh marah, di akhirat esok Allah Subhanahu wa taala panggil dia di khalayak ramai, di atas kepala-kepala manusia, mana diberi penghormatan dan dibenar pada dia pilih mana-mana bidadari yang dia suka. Sifat yang diajar oleh Nabi kita sangat-sangat ialah jaga marah. Jangan ikut nafsu, berasa nak marah ikut dan itu saja, akhirnya menyesal. Menahan marah dan memberi kemaafan yang dijanjikan dengan ganjaran yang besar di sisi Allah ialah dengan dilakukan dalam keadaan seorang itu mampu bertindak. Kerana memberi maaf disebabkan lemah dan tidak mampu bertindak, balasan tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Yang kata menahan diri daripada marah ni orang yang boleh kita melakukan tindakan kepada dia, tapi akhirnya kita maafkan sahaja. Itulah amalan yang baik. Ada kalanya kita nak marah tapi kita tak balas. Tak balas itu sebab apa? Sebab kita tak mampu nak balas. Sebab dia tu orang besar, orang ternama, ada jawatan gitu begini, jadi kita pun tak boleh nak balas, kita diam gitu saja. Yang tu tak ada apa. Kalau boleh balas dia balas. Yang ni kalau dia nak buat dia boleh buat, tapi dia mengambil keputusan dia tak buat. Kenapa? Menahan diri daripada marah. Itu contoh. Kekuatan jiwa dan pribadi seorang akan terserlah di dalam situasi-situasi yang mencemaskan dan boleh menimbulkan kemarahan, iaitu menguasai diri dan menahan marah. Kadang-kadang kita tengok orang ni cantik, orang ni alim, orang ni wara, masa kita tengok dia begitu. Tapi bila keadaan mencemaskan, masa tu boleh kita tengok siapa orang yang baik, siapa orang yang bagus. Dalam keadaan cemas tu dia boleh relax, dia boleh tenang, dia boleh apa semua. Orang semua jadi kelang kabut, dia boleh tenang. Masa dalam keadaan elok ni memanglah dah elok. Nak kalau apa? Semua duk elok, duk tenang gitu, tak ada apa. Tapi bila datang sesuatu yang mencemaskan, sesuatu menyebabkan kita berasa nak marah, masa tu kita boleh relax, kita boleh tenang. Inilah sifat yang baik. Nak tengok sifat baik tu ada ke tak ada pada orang, boleh tengok dalam keadaan yang mencemaskan. Kalau nak marah, sangat-sangat nak marah, dia boleh bertenang, dia apa semua. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang sabar menahan marah. Sabar ni banyak, antaranya sabar menahan diri daripada nak marah. Di antara ganjaran Allah di akhirat terhadap hamba yang bersifat sabar ialah bidadari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajula qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam usini qala la taghdab
faraddada miraran qala la taghdab. Riwayat Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang telah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatlah aku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Berulang-ulang orang itu minta nasihat, dinasihati. Jawab Nabi, jangan marah. Jumpa Nabi, ya Rasulullah, tolonglah bagi pada saya satu nasihat. Rasulullah kata, la taghdab, jangan kamu jadi pemarah. Rasulullah nasihat lagi, la taghdab, jangan pemarah. Rasulullah nasihat lagi, la taghdab, jangan pemarah. Kamu jangan jadi orang yang pemarah. Nah itu. Berapa kali Nabi nasihat, jangan jadi orang yang pemarah. Kenapa? Macam sebut tadilah. Bila kita marah lebih daripada hak dia, nanti kita akan menyesal. Dengan sifat marah itu boleh menyebabkan menyesal. Macam saya sebut, ada yang sebab dengan sifat marah dia jadi hukum ke tali gantung. Ada dengan sebab marah ya. Dia marah sampai sanggup dia bunuh orang. Akhirnya dia digantung. Dengan marah dia dipenjara puluhan tahun. Dengan sebab marah ada dipenjara sepanjang hidup, seumur hidup. Itu. Itu sebab tu kena jaga sifat tu. Betul. Sifat marah dicela yang keburukan disebabkan oleh sifat marah adalah besar, kerana sifat itu sifat hendaklah dijauhi. Sifat marah yang dicela ialah disemarakkan oleh syaitan, iaitu berkaitan dengan urusan dunia. Adapun marah kerana Allah atau kerana kemungkaran yang dilakukan, maka marah itu adalah dipuji dan dituntut oleh Islam. Marah tu kalau sekiranya marah, orang panggil pasal hal-hal dunia. Kita hal dunia tak apalah. Benda dunia je pun nak buat macam mana. Kalau benda tu hilang, benda tu rosak, tak apa. Nak buat macam mana. Kita jangan duk kisah sangat dengan benda dunia ni. Tak ada, tak apa, kita cari lagi. Nak ada tu nak buat mana hang pun dah jaga elok dah. Tapi hak kita kena marah betul hal-hal akhirat. Tak semayang kita kena marah. Dedah aurat kita kena marah. Orang mempermain-mainkan agama Allah, yang ni kita marah. Marah. Gitu. Merendah-rendahkan kitab Allah, merendah-rendahkan hukum Allah, yang tu kita marah. Tapi kalau soal diri kita, hak kita, tak apalah. Anak kata-kata pilah, anak ambil-ambil pilah, anak buat lagu mana semua. Tu cerita dia. Sebab tu sahabat-sahabat tu sanggup syahid di medan perang. Marah pasal apa? Marah pasal orang nak menjatuhkan agama Allah. Kalau sampai tak nak marah dalam tu pun masalah juga. Orang nak buat apa pun tak apalah, biar pilah, tak apalah, biar pilah. Sabar. Itu bengong nama dia. Bengong. Sampai hak-hak kita semua tak ada habis dah semua. Orang panggil sabar. Itu. Orang panggil tu kena marah lah. Tuh. Nasihat yang diberikan hendaklah sesuai dengan orang dinasihati. Sifat marah itu dilarang oleh Islam kerana ketika marah berkumpullah segala kejahatan. Nasihat menasihati antara seorang adalah dikehendaki oleh Islam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minatin fi nafsihi wa waladihi ma li hatta yalqa Allah taala wa ma alaihi khati'atun. Riwayat Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahihun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malapetaka itu akan terus menimpa orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan menimpa dirinya, anak-anaknya ataupun hartanya, sehingga ia menemui Allah Ta'ala dalam keadaan bersih daripada segala kesalahan. Dan Nabi, ujian-ujian ni akan sentiasa menimpa mukmin laki-laki, mukmin perempuan, akan sentiasa menimpa dirinya dan anak-anaknya, sampailah dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih. Kita kena ingat itu Nabi sebut. Adalah ujian lepas satu lepas satu. Kadang-kadang kena kat diri sendiri, jenis sakit lah, jenis gitu gini. Kadang-kadang kena kat anak-anak, kadang-kadang kena kat keluarga, kadang-kadang kena. Jadi duk kena sedialah kita dah hidup ni, kita kena terima lagu tu lah. Sebab tu kita kena ada sabar. Kita kena ada sabar. Dan jangan jadi pemarah. Sebab apa? Ujian dia akan mari tak berhenti. Ujian para Nabi paling banyak. Lagi tinggi, lagi kuatlah ujian. Macam orang panjang bangunan, lagi tinggi lagi angin dia kuat, lagi tinggi lagi kuat, lagi tinggi lagi kuat.
Tidak, tak boleh nak panjat dah satu-satu yang tinggi. Nak sampai di tempat yang tinggi, kena harungi berbagai-bagai ujian yang tinggi juga. Tu Nabi sebut, lebih-lebih lagi orang mukmin. Tak selesai ujian, akan mari lepas satu lepas satu akan mari ujian, sehingga bertemu dengan Allah, hal keadaan Allah bersihkan segala dosa dia, sebab dia terima ujian dengan hati yang terbuka. Ingatlah kita, kalau kita tak mau terima ujian di atas dunia, tak boleh hidup lah. Orang mukmin macam tu memang diuji oleh Allah Ta'ala. Sebab tu bila cerita para nabi-nabi yang kita belajar tu, taklah ubah untuk kita. Banyak ujian yang kita nak kena lalui. Itu riwayat Tirmizi, pengajaran hadis menurunkan ujian terhadap orang beriman. Oleh itu Allah menurunkan ujian terhadap orang yang beriman. Oleh itu mereka hendaklah bersabar menghadapinya. Sabarlah. Kita orang beriman, Allah Ta'ala bagi ujian. Allah bagi ujian tu Allah sayang. So kita sabar menempuh segala ujian, Allah bagi ganjaran.